Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita telah berada pada ayat yang ke-166 daripada surah Ali Imran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. Yang bermaksud, dan apa yang telah menimpa kamu pada hari bertemu dua kumpulan, yakni angkatan tentera di medan perang Uhud itu, maka adalah ia dengan izin Allah dan dengan tujuan Allah hendak melahirkan dengan nyata akan orang-orang yang sebenar-benarnya beriman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan tentang kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala secara umum, yang mengatakan bahawa apa sahaja yang menimpa kamu wahai orang-orang beriman, sama ada hilangnya nyawa ataupun kecederaan, kesakitan pada perang Uhud itu yang dipanggil sebagai Yaumal Taqal Jam'an, hari bertemunya dua kumpulan, iaitu kumpulan kamu tentera-tentera muslimin dan kumpulan musuh-musuh kamu di medan Uhud, semuanya itu fabiiznillah, ia adalah dengan iradah, dengan kemahuan, dengan keizinan, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Memandangkan tidak ada sesuatu pun yang berlaku di alam ini melainkan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan ketentuannya, maka wajiblah kamu untuk menyerahkan segalanya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kamu kembali melihat ke dalam diri masing-masing dan membuat apa juga perkara yang boleh dilakukan agar jiwa kamu dan diri kamu sentiasa berada di dalam keadaan yang diridai Allah Subhanahu wa taala, dengan bertakwa kepadanya dan mentaatinya, sehingga kamu menjadi orang-orang yang selayaknya menerima bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini secara jelas menunjukkan kepada kita betapa agungnya suatu yang dinamakan dengan iznullah, keizinan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang beriman, dalam kita menghadapi apa juga yang kita hadapi dalam kehidupan ini, termasuklah perkara-perkara yang berbentuk musibah, samalah seperti yang berlaku pada kita dalam tempoh ini, wabak COVID-19 yang sedang melanda kita, bahkan seluruh dunia ketika ini. Hendaklah kita memahami sebenar-benarnya bahawa semua itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak dengan izin Allah, wabak ini tidak akan merebak, tidak akan boleh untuk menyakiti manusia, bahkan tidak akan boleh menyebabkan manusia kehilangan nyawa. Maka semua yang berlaku adalah semata-mata
dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerana itu kita kena kembali kepada Allah dalam apa jua yang kita lakukan dalam usaha kita untuk menangani musibah ini. Jangan hanya berpada dengan usaha kita semata-mata. Jangan hanya merasa cukup dengan ikhtiar kebijaksanaan manusia semata-mata, tetapi hendaklah kita menghayati maksud izin Allah itu dengan kita kembali kepadanya. Bermaksud bagaimanapun kita berikhtiar, bagaimanapun kita berusaha, bagaimanapun kita lakukan untuk menghadapi wabak seumpama ini, tetap kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa, dengan bermunajat, dengan meminta ampun, dengan beristighfar, dengan melakukan apa sahaja yang kita harapkan menjadi asbab Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat semula musibah dan wabak yang sedang kita hadapi ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di hujung itu Allah menyatakan waliya'lamal mu'minin, bermaksud apa yang berlaku ketika perang Uhud itu, ketika pertempuran yang berlaku antara tentera-tentera muslimin dan tentera-tentera kufar itu adalah bertujuan kerana untuk mengetahui, untuk menunjukkan siapakah yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermaksud ini adalah suatu petanda yang jelas, yang akan membezakan di antara orang-orang yang benar-benar beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Menunjukkan kepada kita ialah apa juga konflik, apa juga masalah, antara hikmah dia ialah untuk menyaring dan menapis manusia, untuk membezakan antara manusia-manusia yang benar-benar berkualiti dari sudut keimanannya daripada manusia-manusia yang lemah imannya, untuk membezakan antara orang yang benar-benar mantap akidahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang-orang yang hanya memandang sebelah mata sahaja kepada perkara-perkara yang berbentuk hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu, di sebalik musibah pasti mengandungi hikmah yang besar. Maka kerana itu kita tidak boleh sama sekali mengeluh maupun merasa putus asa dan kecewa di atas segala musibah yang ditakdirkan berlaku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kemudiannya Allah berfirman dalam ayat yang ke 167 daripada surah Ali Imran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. Yang bermaksud dan juga dengan tujuan ia hendak melahirkan dengan nyata akan dikatakan kepada mereka, marilah berperang pada jalan Allah untuk membela Islam, atau pertahankanlah diri, keluarga dan harta benda kamu. Mereka menjawab, kalaulah kami faham ada peperangan dengan sebenar-benarnya, tentulah kami mengikut kamu, yakni turut berperang. Mereka ketika mengeluarkan perkataan itu lebih dekat kepada kekufuran daripada dekatnya kepada keimanan. Mereka selalu menyebut dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka sembunyikan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini Allah menyatakan hikmah yang kedua tentang apa yang berlaku ketika peperangan Uhud, iaitu peristiwa yang berlaku dalam peperangan Uhud itu antara tujuannya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengetahui, ingin mengenal, ingin membezakan antara orang-orang yang beriman daripada orang-orang yang munafik dengan suatu bentuk
yang jelas dan zahir dan tidak ada selindung lagi yang akan membezakan antara kedua-duanya dengan perbezaan yang sangat jelas. Apa yang berlaku ialah kemenangan tentera muslimin ketika perang Badar telah membuka jalan kepada orang-orang munafik untuk berpura-pura dengan memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa yang berlaku ketika perang Badar, yang mana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kemenangan berpihak kepada tentera Islam, dan ia telah membuka jalan kepada orang munafik untuk berpura-pura memeluk Islam. Sedangkan apabila berlaku kekecewaan ketika perang Uhud, maka ia telah membuka juga orang-orang munafik dan menonjolkan mereka atau memperlihatkan sisi yang sebenar pada mereka. Kerana itulah sesuatu musibah atau sesuatu yang berbentuk kekalahan ataupun masalah ataupun krisis akan membongkar, akan mendedahkan isi hati manusia. Dan kemudiannya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa nasihat yang ditujukan kepada golongan munafik tersebut, sehingga mereka meninggalkan kemunafikan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala melakukan ataupun mentakdirkan berlakunya apa yang berlaku ketika perang Uhud, iaitu apabila dikatakan daripada Nabi SAW, mana Nabi mengatakan dan juga para sahabat menyatakan kepada golongan ini, golongan munafik ini, ta'alau, marilah kamu semua bersama-sama kami agar kita berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekiranya kamu tidak bersama-sama kami berperang berlawan dengan musuh, maka pertahankanlah diri, iaitu masuklah, ikutlah serta dalam barisan para pejuang agar dapat memperbanyakkan bilangan, akan dapat memperbanyakkan bilangan mereka. Mudah-mudahan dengan ramainya bilangan tentera muslimin itu akan menambahkan ketakutan musuh. Ataupun makna frasa ini ialah, marilah kamu wahai orang munafik bersama-sama dengan kami untuk kamu berjuang dengan tujuan meninggikan kalimah Allah. Sekiranya kamu tidak melakukan demikian kerana imanmu yang lemah atau kerana syahwat kamu yang menguasai dirimu, maka tidak kurang ataupun sekurang-kurangnya hendaklah kamu berjuang untuk mempertahankan diri dan juga kawasan tempat tinggal kamu daripada kekalahan. Bermaksud sekiranya kamu tidak berperang bersama-sama kami semata-mata mencari redha Allah Subhanahu wa taala, maka berjuanglah untuk mempertahankan tanah air dan kemuliaanmu. Maka apakah respon golongan ini? Akan kita lihat dalam pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.